Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Fazli Biosensei. Jangan lupa subscribe channel saya. Okey. Jadi kita tengok soalan yang pertama. Okey. So soalan yang pertama ni biasanya dalam peperiksaan SPM memang khusus untuk soalan beraras pengetahuan. Okey, aras rendah lah, aras memahami. Dan biasanya yang keluar dalam soalan nombor 1 ni adalah daripada bab 2. Okey, itu bab berkenaan sel dan juga organisasi sel. Okey, jadi dalam soalan kertas 2 percubaan Terengganu tahun 2020 ini, okey, soalan yang pertamanya adalah berkenaan dengan sel juga. Okey, di mana dia menunjukkan satu sel haiwan. Okey, dekat soalan tu dia dah nyatakan sel X dalam rajah 1.1 menunjukkan satu sel haiwan yang tipikal. Okey, satu sel haiwan yang tipikal. So, kat sini kita nak highlight. Okey, sel haiwan. Kita highlight sel haiwan. Okey, penggunaan highlighter. Okey, itu tips yang pertama bila kita mula-mula baca soalan. Okey, yang keduanya, tips yang kedua bila kita baca soalan, dekat soalan ni ada unknown. Ada benda yang dilabelkan, ada perkara-perkara yang dilabelkan dengan huruf X, Y, Z dan sebagainya. Jadi bila ada label-label macam tu, kita highlightkan juga. Okey, yang pertama sel X. Okey, yang kedua dekat sel ni dilabelkan dengan J, okay, K, L dan juga M. Okey, so bila ada unknown macam ni, okey, yang pertamanya, langkah yang pertama adalah kita namakan dulu. Kita tulis dulu nama benda tersebut yang dilabelkan tersebut. Okey, conteng-conteng dulu dekat kertas soalan. Apakah J, apakah K, apakah L dan apakah M. Okey, so kalau kita tengok kat sini, okey, so kalau kita tengok dekat sini, kita perhatikan betul-betul gambar sel ni. Okey, kita tengok J. Okey, yang pertama J ni ada ciri-cirinya adalah, apakah ciri-ciri dia? Okey, J, dia punya ciri-ciri dia, dia ada macam lipatan kat bahagian dalam. Bentuknya bentuk lonjong. Okey, bentuk macam kapsul. Kemudian ada garis-garis kat bahagian dalam. Dan kita kena tengok balik, dia kata sel haiwan. Jadi kalau ada garis-garis macam ni bukan kloroplas lah, sebab ia ni adalah sel haiwan. Okey, so apakah J? Okey, cuba teka apakah J? Okey, J adalah mitochondria. Okey, kita tulis dulu. Okey, saya guna mouse lambat sikit lah. Okey, so J ni adalah mitochondria. Contoh lagi, sebab kita tak baca lagi soalan dia. Kita just nak trigger kita punya ingatan kita berdasarkan kepada label-label yang ada. Okey, yang kedua, kita tengok K. Okey, so K ada vesicle. Ada bulat-bulat ni vesicle. Kemudian ada titik-titik hitam. Dan juga ada vesicle yang bersambung ini. Okey, so ada titik-titik hitam tu, titik-titik hitam tu adalah ribosom. Jadi benda ni adalah RER.
Okay, kalau bahasa Inggeris RER. Kalau dalam bahasa Melayu JER, jalinan endoplasmik kasar. JEK Kalau dalam bahasa Inggeris rough endoplasmic reticulum. Okay. So yang ketiga, lepas L kita tengok L. So L ni seakan macam R, tapi dia tak bersambung. Okay, di antara vesikel dia tu tidak melekat antara satu sama lain. Dan dia ada bulatan-bulatan. Bulatan itu vesikel juga. Okay. So kalau dia tak bersambung, maksudnya ini adalah jasad, bagus. Aravintern, Golgi apparatus, ataupun dalam bahasa Melayu, jasad Golgi. Bagus. Okay. Kemudian M. Okay. So M ni, dia bukan organel ataupun struktur di dalam sel, tetapi sejenis bahan kompleks. Yang tu kita kena rujuk soalan. Jadi kita tak boleh jawab lagi kat sini. Okey, kalau tengok dekat komen tu ada kat YouTube, Nurul Ibtisam pun jawab jasad Golgi. Okey. Kemudian barulah kita tengok soalan. Yang M ni kita ke IV dulu sebab kita tak tahu lagi apa. Okey, so abaikan dulu untuk M. Okey, so kita akan terus kepada soalan yang pertama bagi soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Okey, soalannya adalah namakan. Okey, so bila keluar soalan macam ni, okey, namakan. Okey, so namakan dalam bahasa Inggerisnya name ataupun dia lebih tepat soalan ni adalah berbentuk pengetahuan, mengetahui. Dia nak uji pengetahuan kita. Maksudnya araf yang paling rendah lah. Dia nak tahu kamu tahu ke tak. Okey, bahagian yang berlabel J dan juga K. Okey, so tadi kita dah namakan dekat slide yang pertama tadi, dekat bahagian soalan. Jadi ianya akan memudahkan kerja kita. Jadi bila kita dah labelkan dekat gambar tadi, kita just pindahkan jawapan tadilah. Okay. So J-nya adalah mitochondrion. Tulislah kat sini. Okay. Kemudian K juga kita dah tulis maklumat dia tadi. Tetapi jangan gunakan singkatan. Kalau jalinan endoplasma kasar jangan guna JEK. Kena tulis nama penuh macam dalam IC dia. Jalinan endoplasma kasar ataupun rough endoplasmic reticulum. Okey. Dan juga L pula adalah jasad Golgi ataupun Golgi apparatus. Okey. Okey, mungkin ni cikgu Kok Hazilina binti Sapiri ada kemungkinan tak pelajar mengambil masa yang banyak dalam menulis maklumat dalam gambar rajah. Okey, saya rasa tak, kalau benda tu dah ada dalam kepala dia, dalam ingatan dia, benda tu dia tak akan ambil masa yang lama. Penerangan saya ni ambil masa yang lama sebab saya nak ajar step by step. Sebab bila pelajar jawab soalan, saya rasa benda tu memang dah ada. Sebab tujuan utama stimulus gambar dalam soalan adalah untuk trigger, untuk stimulate kita punya pengetahuan. Okay. Jadi bila dia tengok je gambar tu, dia dah tahu dah apa. Cuma pelajar ni dia tidak melazimkan dengan menulis. Bila dia tengok, dia tahu. Tetapi bila dia pindahkan jawapan tu kepada soalan, ruang jawapan tu kadang-kadang dia tersalah. Jadi that's why penting untuk dia tulis dekat kertas soalan tu, supaya bila dia tengok dia boleh terus salin dan masukkan ke ruang jawapan. Kalau kata dia tengok, ni J ni apa? Dia tahu dah. Tetapi semasa nak menulis tu mungkin berlaku silly mistake yang menyebabkan dia tersalah tulis jawapan. Dia tertukar antara K dengan J, L dengan K dan sebagainya. Okey, itu tujuan saya bagi tahu kena tulis, biasakan diri dengan tulis. Dan insya-Allah ianya tak akan ambil masa yang lama kalau perkara tu ada dalam kepala dia. Okey, yang ambil masa tu kalau dia tak tahu langsung. Maksudnya kalau keluar je soalan macam ni, dia dah blur dah. Tak ingat dah. Maksudnya memang dia tak study. Okey.
dalam okey, ada soalan dekat chatting YouTube. Sekejap ya, saya pamerkan. Okey, daripada Nina Nina Positive Mind. Okey, Nina Positive Mind dia tanya tentang okey, dia tanya kalau dalam soalan esei, kalau guna singkatan dalam esei tolak markah ke tak? Okey, kalau dalam esei, dalam menjawab mesti bagi tahu juga nama penuh dia. Mula-mula mesti bagi tahu nama penuh. Okey, kalau melibatkan singkatan, ada akronim ataupun singkatan yang diketahui oleh semua orang. Kita kena anggap bila kita jawab soalan kuasa ni, pemeriksa tu tak tahu singkatan yang kita gunakan. Okey? Tapi yang menanda tu cikgu biologi memang dia tahu. Cuma dia nak biasakan diri. Okey, sebagai contoh, singkatan yang diketahui oleh semua orang. DNA. Okey, contoh DNA. DNA semua orang tahu. Tapi kalau kita ditanya apa maksud DNA, tak semua orang tahu. Deoksiribonukleik asid. Kemudian dekat komen ni, komen dekat Google Meet pun ada tanya. Kalau singkatan untuk hormon, hormon pun sama juga. Kecuali untuk hormon-hormon tertentu seperti hormon ADH. ADH memang orang tahu. Khusus sebab biasa digunakan. Tetapi kalau JEK ataupun RER, bila sebut je, kalau orang tak belajar biologi, tak belajar sains, memang dia tak tahu. Jadi kita kena beranggapan macam itulah. Jadi langkah yang paling baik adalah menamakan. Cuma saya rasa yang tanya soalan ni dia nak guna singkatan sebab dia takut tersalah eja. So salah ejaan. Okay, baik dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris. Dari segi ejaan, kalau dalam bahasa Inggeris, kalau ejaan tu tidak memberikan maksud yang berlainan, maksudnya kalau search dalam kamus ataupun Google Translate dan sebagainya, perkataan tu tak ada makna. Tapi bunyinya ataupun sebagai contoh, hydrostatic. Eja hydrostatic, HYDROSTATIC. Jadi kamu tu tukar Y dengan I. Nak eja dalam bahasa Melayu, tetapi kat belakang tu static tu TIC. Jadi itu tak ada masalah. Okay. So biasa-biasakan diri untuk jawab dengan ayat penuh. Okay. Okay. So kalau ada soalan lagi boleh kemukakan. Okay. Contohnya hormon FSH. Okay. Kalau FSH tu dalam bahasa Inggeris, follicle stimulating hormone. Kalau dalam bahasa Melayu dia akan jadi lain pula. Hormon perangsang folikel. HPF. Akan jadi lain pula. Okay. So dia gantung kepada singkatan tu common ke tak. Digunakan ramai ke tak. Okay. Macam DNA. Dalam semua kita gerak khas ke, kita CSI ke, dalam cerita COVID, contohnya COVID-19. Jadi kalau dalam periksa COVID-19 adalah singkatan. Okey. Kalau nama penuh dia coronavirus 19. Jadi COVID-19 semua orang tahu. Jadi boleh guna ringkasan COVID-19 tu. Tak perlu tulis coronavirus. Okey, coronavirus 2019. Okey. Okey. So kita teruskan dengan soalan A2. Okey. Soalan A2 pula dia tanya tentang fungsi. Okey. So state, dia masih lagi soalan aras pengetahuan. Iaitu nyatakan ataupun state. Maksudnya dia direct lah. Okey. Dan soalan dalam bentuk state ini adalah mesti dalam bentuk fakta.
Jawapannya adalah berbentuk fakta. Jadi apa yang dia nak? Okey. Yang dia nak adalah fungsi J dan juga L. J tadi mitokondrion, L adalah jasad Golgi. Okey. So kat sini jasad Golgi dan juga mitokondrion. Okey. So bila kita nak jawab soalan berbentuk fakta ni, jangan sesekali memberikan jawapan yang ada pilihan. Contohnya kamu ada slash. Jawapan 1, jawapan 2, jawapan 3. Okey. Bila kamu bagi jawapan ni atau, so dia seolah-olah kamu memberikan pilihan kepada pemeriksa. Minta pemeriksa tu pilihkan jawapan yang mana yang paling bagus untuk kamu lah. Dan kat sini dia akan apply satu rule yang dipanggil sebagai wrong cancel right. Kalau kata dalam jawapan yang banyak-banyak tu, yang kamu tulis tu ada jawapan yang betul dan ada jawapan yang salah. Jadi jawapan yang salah akan menolak markah bagi jawapan yang betul. Okay. So dekat sini jangan sesekali tuliskan jawapan yang banyak-banyak. Just straight to the point. Okay. So apakah fungsi J? Jadi saya tengok ada jawapan dekat YouTube, Nurul Ibtisam. Dia jawab J menjana tenaga, L memproses, membungkus dan mengangkut protein. Okay. Hishwara Rao. Hishwara Rao ditulis menjana tenaga dalam bentuk ATP serta memangkinkan respirasi sel. Okay. Itu untuk J barangkali. Sebab dia tak nyatakan J ke L. Okay, kita tengok pula dekat komen Google Meet. Okay, Aravinton. Aravinton. J site for cellular respiration. L process, modify and packaging protein. Okay. So apakah jawapan yang sepatutnya? Okay. Untuk J, kita tengok J. Okey, kalau dalam bahasa Melayu menjana tenaga, so tenaga tu mesti dinyatakan dalam bentuk apa? Okey, menjana tenaga. Selain daripada menjana, kita boleh guna perkataan sintesis. Okey, menjana ataupun sintesis ataupun menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP. Okey. Ataupun sebagai site for cellular respiration. Jadi jawapan Aravinton ni betul. Okey. Dan juga jawapan Ainin Sofia, generate energy in the form of ATP pun betul. Okey, produce boleh guna tetapi dia tak berapa tepat lah. Dia sebenarnya yang paling tepat adalah generate dan juga sintesis. Okey, macam ATP, form ATP tu boleh guna singkatan. Tak perlu nyatakan adenosine triphosphate. Okey. Sebab dalam kes ni dia bukan nak tahu tentang ATP. Okey. Kemudian untuk J, untuk L, okey, fungsi L dia tak lengkap. Okey, jawapan yang diberikan oleh Aravinton tadi, L process, modified and packaging protein, sama juga dengan Nurul Ibtisam. Okey, dia tak lengkap. Dekat hujung tu kita kena bagi tahu dia proses, dia bungkus, dia modify, jadi apa? Protein tu jadi apa? Okey. So kena tambah dia modify kepada enzim ke baru tambah. Aravinton baru tambah to become enzyme. Okey. Ataupun ayat yang lagi cantik, process, modify and packaging protein
to enzyme ataupun antibody ataupun sebarang protein yang telah diubah suai. Okey. Bagi tu jawapan dah ada dah. Semua dah ada jawapan, cuma kena bagi lengkapkan sahaja. Okey. Sebab tu saya kata jawapan mesti ringkas, padat dan tepat. Bila tergantung macam tu, pemeriksa pun agak-agak nak bagi markah ke tak, sebab dia missing satu ataupun dua perkataan saja sebenarnya. Bukan susah pun. Kena tulis sampai penuh. Okey. Okey, kita tengok soalan yang ketiga pula. Masih lagi berkaitan dengan gambar sel tadi. Okey, soalan 1B. Okey, soalannya adalah explain. Okey, kata kerja dia, kata tugas dia terangkan. Okey, peranan organel K dan L dalam penghasilan enzim luar. Okey, so kita punya kata kunci, keyword kita adalah penghasilan enzim. Okey, saya dengan light sikit. Okey. Ya. Okey. Penghasilan enzim. Okey. Keyword kita adalah jawapan kita tu mesti berkisar tentang penghasilan enzim. Okey, mesti berkaitan dengan penghasilan enzim. Dan dia minta peranan organel K dan L. So mesti ada penerangan. Okey. Tips untuk kata kerja ataupun kata tugas soalan yang berbentuk explain ataupun terangkan, dia mesti mulakan dengan fakta ataupun maklumat berkaitan mekanisme yang ditanya. Okey, barulah senang kita buat explanation. Okey, dan explanation kita tak semestinya ikut turutan. Sebab dia bukan proses. Sebab kat sini dia kata peranan K dan juga L dalam penghasilan enzim luar. Okey. Okey, so apa fakta yang kita nak nyatakan kat sini? Okey, so kita kena bagi fakta tentang peranan organel K dan juga L. Okey, Aravinda ni memang rajin betul dia menjawab. Aravinda dia tulis bagus Aravinda. K transport protein synthesized by ribosome with transport vesicle to Golgi apparatus. Okay, so transport protein synthesized by ribosome. Okay, untuk ini Aravinda boleh dapat satu markah. Okay, to the Golgi apparatus. Okay, Golgi apparatus tu merujuk kepada organel L. Okay, so kat sini jawapan Aravinda ni dah boleh dapat 2 markah. Okay, so markah yang pertama bagi siapa yang tengok yang ada dalam Google Meet boleh tengok jawapan Aravinda. Saya copy jawapan Aravinda masuk ke dalam YouTube sekejap supaya orang lain boleh tengok. Okay, so dia mesti nyatakan K. Okay, K transport protein. Okay, K tu kita dah namakan tadi. Ianya adalah jasad Golgi. Jasad Golgi pula. Jalinan endoplasmik kasar. Jadi Aravinda dia nak jimatkan masa dia gunakan huruf K. Jadi dia tulis K saja. K is transport protein synthesized by the ribosome. So yang kat situ satu markah. Okay. Kemudian with transport vesicle to the Golgi apparatus dapat lagi satu markah. Okay. So itu peranan K dan juga L. Okay. Dan maksudnya peranan dia cerita tu adalah peranan K nak bawa pergi kepada L. Okay. Sekarang kita nak cerita pula peranan L. Apakah peranan L? Okay. So markah yang ketiga adalah peranan L selepas dia terima transport vesicle daripada Golgi apparatus. Okay. So peranan L tadi macam dalam soalan yang sebelumnya lah.
dia akan modify protein tadi. Okay, so dia akan modify protein to enzyme. Okay, dia akan modify protein to enzyme. Okay, so saya buat dalam bentuk point lah. Okay, so jawapan Aravinda ni saya gunakan. Okay, so kalau jawab sampai macam ni pun dah boleh dapat 2 markah lah. Maksimum lah 2 markah. Cuma tidak semua orang mempunyai ingatan macam Aravinda tadi. Maksudnya dia tak ingat yang tengah-tengah. Tapi dia kata K transport protein synthesized by ribosome. Itu je yang dia ingat. Lepas tu dia terus nyatakan fungsi L pula. So L, fungsi L adalah modifies protein into enzyme. So kita hanya boleh nyatakan enzyme sebab soalan dia adalah berkaitan dengan penghasilan enzyme luar sel. So itu markah yang ketiga. Okay, so itu markah yang ketiga. Okay, seterusnya lepas dia modify protein tu, L akan buat apa? So poin yang keempatnya, okay, enzyme will be package, akan package kan ke dalam into secreting vesicle. Sebab dia kata enzim tu adalah enzim luar sel. So dia kena packkan dalam secreting vesicle untuk dirembeskan ke luar sel. Jadi kat sini ada 4 poin. So mana-mana poin yang muncul dalam jawapan kamu tu akan dapat markah. Okay. So kalau jawab macam Aravinda tu memang dah boleh dapat 2 markah full. Okay. So kalau kamu boleh jawab soalan nombor 1 ni dengan baik, kamu boleh score lah ke paper tu biasanya. Biasanya gambar awal ni macam tu. Poin yang keempat dalam BM, enzim akan dibungkus di dalam vesicle rembesan. Okay, Akil tanya poin yang keempat tu dalam BM tu apa? Okay, so saya beritahu dalam bahasa Melayu. K, yang pertama K mengangkut protein yang disintesis oleh ribosom. Poin yang kedua, di dalam vesicle angkutan ke jasad Golgi. Poin yang ketiga, L akan mengubah suai protein kepada enzim. Dan poin yang keempat, enzim akan dibungkus ke dalam vesicle rembesan. Okay. So jawapan saya dalam bahasa Inggeris sebab saya mengajar kelas BLP. Jadi kalau ada yang tak boleh nak translate ke bahasa kepada BM, boleh bagi tahu. Okay, Wan Faris tanya kalau bagi 2 poin boleh tak? Tak ada masalah. Selagi poin kamu tu betul, tak bercanggah, tak ada masalah. Sebab dia soalan explanation. Okay, sebab dia bukan soalan proses. Okay, enzim dibungkus dan diangkut oleh vesicle rembesan keluar. Okay. Kalau markah, sebab tu saya kata kena tengok markah. Sebab markah dia 2 saja. 2 poin pun dah memadai. Contohnya kamu tulis K transport protein with transport vesicle to Golgi apparatus. Kamu tak nyatakan synthesized by ribosome tu. Masih dapat untuk markah poin yang kedua. Okay. Kemudian kamu boleh tahu L package enzyme into secreting vesicle. Dapat markah yang kedua. Okay. Enzim dibungkus dan diangkut oleh vesicle rembesan. So dapatlah poin yang keempat tu untuk Siti Sarah Azmi dekat YouTube. Okay. Okay, jelas Kalau ada soalan lagi boleh tanya. Saya sedia menjawabnya. Okay.
Okey, okey ngam kata Siti Sarah. Okey, itu baik. Okey, Aravindan pula tanya. Kalau saya tulis 3 poin dan poin pertama saya salah dan lagi 2 tu betul, dapat 2 markah tak? Kalau 2 poin yang pertama tu betul, yang ketiga tu biasanya kita ambil kira. Tetapi kalau kata yang poin yang salah tu berada di tengah-tengah, mungkin dia akan efek kepada pemarkahan lah. Kalau ada experience benar, wallah alam lah. Bergantung kepada pemeriksa lah. Tapi kalau dalam kelas, biasanya cikgu akan bagi tahulah. Tak boleh jawab macam tu. Sebab dia soalan explanation. Mungkin ada bahagian-bahagian. Tapi dia jarang lah kalau soalan explanation ni, dia jarang apply WCR. Wrong cancel right. Sebab kalau wrong cancel right, biasanya dia melibatkan soalan berbentuk fakta. Okay? So, jangan risau. Yang saya bagi tahu tadi, yang betul akan disalahkan oleh yang salah tu kalau melibatkan nyatakan yang berbentuk fakta. Okey, kalau soalan B ni explanation ni jarang berlaku lah. Dari segi pemarkahan tu tak payah risau. Cuma yang soalan yang first tadi yang menamakan tu dengan state. Dengan state ni jangan sesekali memberikan jawapan yang lebih daripada satu lah. Okey. Kalau yang ini tak ada masalah. Okey, terima kasih kepada Aravinda yang rajin bertanya. Okey. 72 orang dalam Google Meet, dia seorang je rajin ni. Yang lain mana? Boleh tanya kalau nak tanya soalan secara verbal pun boleh. Okey, on your mic dan tanya. Okey, kemudian soalan yang seterusnya, soalan 1C. Soalan 1C ni baru ditanya pasal M tadi, yang kita KIV tadi. Yang kita KIV tadi. Okey, so kita tengok dekat sini, soalannya adalah M merupakan simpanan makanan. Okay, kita guna highlighter macam yang saya beritahu tadi, kena guna highlighter. Dia kata food storage, makanan simpanan dalam sel. So, makanan simpanan dalam sel haiwan. Okay, makanan simpanan dalam haiwan. So, sel tu adalah sel haiwan. Jadi, makanan simpanan dalam haiwan dalam bentuk apa? Soalan dia adalah terangkan, explain the formation of M. Okey, kita tengok ada yang jawab dekat Google Meet ni. Okey, Aravindan lagi. M is glycogen. So betul lah, M tu adalah glycogen sebab dia kata makanan simpanan dalam haiwan, sel haiwan. Sebab dekat awal-awal soalan tu dia bagi tahu dah sel haiwan. Kalau sel tubuhan, mungkin kanji lah. Wan Faris jawab glycogen. Bagus. Okey. So, bila kita dah tahu makanan tu adalah glycogen, okey, dia bukan nak kita terangkan tentang glycogen tu. Dia nak kita terangkan pembentukan M tersebut. Bagaimana M tu terbentuk? Pembentukan M. Okey. So, pembentukan M tu melibatkan M adalah M adalah kompleks, sebatian kompleks. Okey, maksudnya mesti ada ikatan-ikatan yang terlibat. Okey. So Aravindan dah jawab insulin convert glucose to glycogen. Okey, cerita dia bukan nak cerita pasal glucose jadi glycogen dan sebagainya. Dia nak bagaimana M tu terbentuk menjadi glycogen. Ini adalah tajuk keempat, bab 4. Kena flashback balik chapter 4, chapter 4. Okey. Chemical compounds. Okey, betul Aravindan. Itu sebenarnya yang dikendaki oleh soalan. Sebab dalam tajuk bab 4 ada subtopik karbohidrat. Okey. So kita flashback balik apa yang ada dalam karbohidrat. Okey. Wan Faris, M terhasil daripada perembesan insulin. Bukan, dia tak ada kaitan dengan insulin dan sebagainya. Ini peringkat asas. Okey.
So yang pertama, jenis-jenis karbohidrat. Yang pertama dia ada monosakarida, gula ringkas, sifat dia semanis, iaitu glukosa, fruktosa dan juga galaktosa. Okey. Yang keduanya adalah disakarida. Okey. Disakarida terdiri daripada dua unit monosakarida yang bergabung secara kondensasi. So M tu adalah jenis yang ketiga. Betul Arvindan. Iaitu polisakarida, polisakaride. Jadi polisakaride ni ada beberapa contoh. Yang pertama glycogen, yang kedua kanji, starch. Okey. Yang ketiga selulose. Okey, selulosa. Jadi proses penggabungan monosakaride jadi disakaride jadi polisakaride melibatkan proses kondensasi. Jadi jawapan dia yang pertama adalah pembentukan M adalah melalui proses kondensasi. Okey. So, yang pertama pembentukan M adalah melalui proses kondensasi. Okey, itu yang dia nak sebenarnya, poin yang pertama. Okey, fakta yang dia nak. Okey, yang kedua, kita nak explain bagaimana kondensasi itu berlaku. Okey, macam mana kondensasi berlaku? Kondensasi berlaku apabila banyak monosakarida. Saya jawab dalam bahasa Melayu pula sebab ramai yang belajar bahasa Melayu kan. Kalau bagi tahu M tu apa tak dapat markah sebab soalan dia bukan bertanya tentang apakah M. Adina Najihah tanya. Sebab dia tanya pembentukan M. Jadi kalau jawab M adalah glycogen, tak ada markah. Tak salah. Benda tu betul. Tetapi tak menjawab kehendak soalan. Sebab saya dah bagi tahu tadi, jangan jawab apa yang kamu tahu, tapi jawab apa yang soalan mahu. Itu yang paling penting. Jadi yang soalan mahu adalah pembentukan M. Jadi pembentukan M adalah melalui proses kondensasi. Jadi explanation kita adalah bagaimana kondensasi itu berlaku. Jadi kondensasi itu berlaku apabila banyak monosakarida bergabung antara satu sama lain. Okey. Bila banyak monosakarida ataupun kita bagi contoh kalau glycogen dia melibatkan glukos lah. Glukosa bergabung antara satu sama lain. Okey. Okey. Dan proses kondensasi itu akan menghasilkan apa? Okey, poin yang ketiganya adalah dia akan menghasilkan molekul air. Okay. Untuk menghasilkan ataupun menyingkirkan. Sebab kondensasi dia akan buang satu molekul air daripada ikatan. Menyingkirkan molekul air. Okey, so ada 3 poin. Okey, boleh nampak jawapan dia tu. Okey. So, itu untuk soalan C. Okey, so harap clear macam mana nak jawab soalan yang berbentuk yang ada password ataupun kata tugas terangkan. Okey, sekarang kita tengok pula soalan D. Okey, soalan D ni dia bentuk aplikasi tapi pada aras yang rendah lah. Okey, ini dia gabungkan dengan bab 3. Pergerakan bahan merentas membran plasma. Okey,
So soalan 1D ni adalah rajah menunjukkan rajah menunjukkan keadaan cili sebelum dan selepas direndam dalam air suling selama 2 jam. Okey, so keyword dia adalah direndam dalam air suling selama 2 jam. Okey, so tengok pada gambar rajah, gambar asal dia cili telah dipotong pada hujung dia secara memanjang. Selepas 2 jam cili tu jadi kembang. Jadi kembang macam bunga. Biasa benda ni dibuat biasanya orang buat hiasan untuk majlis kahwinan kan. Dia potong dia rendam dalam air, so dia akan kembang jadi macam tu. Okey, so itu stimulus yang diberikan. So daripada soalan ni, bila kamu baca soalan ni, kalau kamu terus teringat kepada chapter 3, itu pertanda yang bagus lah. So bila cerita pasal air suling, so perkara yang perlu terlintas dalam kepala kamu adalah air suling tu bersifat apa? Siapa boleh jawab? Penyebab kepada dia jadi kembang tu. Okey. So air suling tu sifatnya adalah hypotonik terhadap bagus Gigi. Cepat laju. Nurul Anis, Rama Vita, Adlin Najihah, Nur Natasha, Wan Nurliana, Syamanan, Hazilina. Bagus. Okey, kalau dekat YouTube, Aisyah, Siti Sarah, Hishwara, Amirah Hamzah. Okey, correct. Semuanya betul. Hypotonic solution. Okey. So, kalau benda ni terlintas dekat kepala hypotonic, insya-Allah boleh jawab soalan. Okey, sekarang kita nak tengok soalan dia pula. Okey, soalan dia adalah dia kata nyatakan pemerhatian. Okey, nyatakan pemerhatian keadaan cili. Kemudian terangkan. Dia nak kita bagi tahu apa yang kita nampak pada gambar pemerhatian. Pemerhatian mesti menggunakan kriteria. Apa yang kita nampak pada cili tu apa jadi, dan dia nak kita terangkan. Jadi markah dia adalah 3. Okay, bila markah 3, maksudnya observation 1 markah, dekat explanation 2 markah. Kena letak 2 point lah dekat explanation. Okey. Pemerhatian. Okey, pemerhatian kita tak boleh letak, kita tak boleh tulis sel cili mengembang sebab kita tak nampak cili tu mengembang, sel tu kita tak nampak sel. Dalam gambar ni tak diberikan gambar sel. Okey, Aravinda jawab rupture, tak boleh rupture. Dia bukan pecah tu sebab cili tu telah dipotong dekat bahagian tengah dia. Okey. Bend outwards. Correct. Itu yang paling betul. Rama Bitra lecture me. Okey. So, itu yang jawapan yang paling tepat. Okey, so observation dia cili melengkung keluar. Ataupun cili melengkung keluar lah kalau dalam bahasa Melayu. Cili mengembang tak berapa tepat. Kalau mengembang keluar, kena tambah keluar. Sebab kalau dalam bahasa Inggeris, dia ada dua jawapan. Sama ada boleh guna curve ataupun bend. Bengkok. Membengkok keluar, okay, ataupun melengkung keluar. Sebab dalam eksperimen, kita ada eksperimen yang melibatkan hypotonik ni, dia ada 2 jenis sel Gigi. Dia jawab cili melengkung keluar. Okey. Okey. So, kalau dalam eksperimen sebenar dalam makmal, biasa kita tak guna cili. Kita gunakan batang sawi. Okey, itu pun kalau cikgu kamu buatlah. Buat dalam makmal. Okey, sama ada batang sawi ataupun water spinach. Kangkung, batang kangkung. Okey. Kalau eksperimen yang menggunakan kentang kita tak nampak sebab dia tak ada epidermis kat bahagian luar. Jadi kalau eksperimen menggunakan batang kangkung ataupun batang sawi,
keadaan dia sama macam cili. Jadi dia gunakan cili ni sebab dia nak keluarkan daripada konteks, dia nak kaitkan dengan kehidupan seharian. Sebab cili ni kita selalu guna dalam masakan dan biasanya dipotong macam itulah. Dia dikembang macam tu. Okay, so point yang pertama, observation dah dapat. Cili bend outwards ataupun cili mengembang keluar. Macam Hazelina tu tambah keluar je. Bukan kek keluar. Cili saya tulis cili mengembang keluar. Untuk yang ada dalam grup Google Meet. Okay, keluar tu kena jauh lah, keluar. Jangan K-E-L-U-A-R satu perkataan. Yang tu keluar tu exit lah. Keluar. Okay, kata orang Perak. Saya dulu mengajar dekat SBPI Gopeng Sekolah Bahasa Maupun Integrasi Gopeng. 15 tahun kat sana. Okay. So, dia nak kita explain. Okay. Explanation ni ada dua. Jadi kenapa? Kita kena explain. Kenapa cili tu mengembang keluar ataupun melengkung keluar ataupun bengkok keluar. Why? Jadi kena kaitkan dengan konsep osmosis. Jadi konsep osmosis. Okey, Adeline Najihah. Air suling meresap masuk secara osmosis ke dalam sel cili. Okey. So perkataan penting yang ada pada jawapan Adilah, yang pertama meresap, yang kedua osmosis. Ini yang sangat-sangat ditekankan dalam jawapan. Istilah-istilah yang penting. Kalau dalam bahasa Inggeris, diffuse. Meresap tu diffuse. Okey. So yang pertama, macam yang Adeline Najihah jawab ni, water diffused by osmosis, kat sini dah dapat satu markah. Okey, air meresap masuk secara osmosis ke dalam sel cili, satu markah. Okey, Aravindan, distilled water diffused into the cell sap. Okey, by osmosis, chili cell become turgid. Okey, boleh dapat dua markah. So jawapan yang atas Aravindan tu macam jawapan Adeline Najihah. Cuma Adeline Najihah tak bagi tahu apa kesan dia. Okey. So yang pertama, kita kena patah balik kepada apa yang terlintas dalam fikiran kita tadi, iaitu perkataan hypotonic tadi. Okey. So perkataan hypotonic tadi. Jadi explanation kita paling mudah, kita cerita tentang hypotonic tadi. Okey. So yang pertamanya kita tulis apa? Yang berkaitan dengan hypotonic. Okay, so air suling adalah hypotonic kepada subsel. Bagus. Okay, so kita susun. Saya susunkan jawapan-jawapan yang diberikan dalam Google Meet ni. So, kita tepek kat sini. Bagi semua orang nampak. Okay, so point yang pertama, air suling adalah hypotonic kepada subsel cili ataupun dalam bahasa Inggeris yang ditulis oleh Aravindan ni lah. Okay, so dalam bahasa Inggeris yang Aravindan punya lah. Okay, so point yang kedua baru kita ambil jawapan yang mula-mula tadi. Bila dah ada concentration gradient ni disebabkan oleh hypotonic ni, jawapan Aravindan tu kita tambah to the cell set. Okay. So yang kedua, air suling meresap secara osmosis. Saya copy jawapan ni supaya kawan-kawan dekat YouTube boleh nampak. Okay, meresap dalam sel cili dan akhirnya bakul akan mengembang dan akhir sekali sel cili
dan menjadi segah. Dalam bahasa Inggeris kecil lah. Okey, itu untuk explanation. So ada 4 point lah. Okey, so bagus respon yang diberikan dalam Google Meet. Okey, dalam YouTube pun ada yang tulis baku mengembang sel menjadi segah. Okey, Jonathan Morris dia tulis isolate hypotonic terhadap sel. Air meresap masuk secara osmosis. Okey, betul, boleh dapat 2 markah sebab dia nak 2 je ni kat sini untuk explanation. Cerita sampai situ pun dah cukup dah. Tapi kalau tahu semua ni, kamu akan dapat maksimum mark. Okey? Okey, bagus. Yang terbaik semua. Okey, mungkin sebab dia atas 4. Soalan nombor 1. Okey, so boleh dapat full mark lah. Okey, baru soalan nombor 1. Dah sejam. Okey. Jadi hari ni tak boleh nak panjang-panjang ni, nak sembahyang Jumaat pula ni. Okay, sebab tu saya ambil slot sampai pukul 11.30 je. Okey, so harapnya kita boleh habiskan soalan lain lagi.